Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 18, baris atas sekali. Surat 18 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka apabila adalah segala jirim itu baharu, dengan makna ada permulaan, nescaya berkehendak ia sekalian jirim kepada yang membaharu akan dia, yang mengada akan dia, akan sekalian jirim. Dan iaitu yang membaharu akan dia akan sekalian jirim, dan yang mengada akan dia akan sekalian jirim, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membaharu akan dia iaitu Allah. Yang membaharu akan dia iaitu Tuhan yang membaharukan. Apa asma' nama Tuhan yang membaharukan? Di antara asma'nya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nak tahu Tuhan yang membaharu akan dia akan segala alam ni Allah, itu datang daripada khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengetahui akan asma' nama bagi Tuhan yang membaharukan akan alam melainkan Nabi yang cerita. Tak dapat dengan akal. Adapun sekarang dalil akal ni. Sekarang dalil akal. Dalil akal ini kita mengetahui bahawa alam yang baharu ni ada yang ada permulaan ni, mesti ada Tuhan yang mengadakan. Dia takkan ada sendiri, mesti ada Tuhan yang mengadakan. Tuhan ni nama apa? Asma' dia apa nama? Itu kembali kepada yang dikhabarkan, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nama Tuhan itu tidak diketahui dengan akal. Sekarang ni bicara berkaitan dengan dalil akli, dalil akal. Dalil panjang dalam kitab Bidayatul Hidayah ni. Dalil bagi wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Muka surat 17 tu sepenuhnya, daripada baris atas lagi surat 17 tu. Surat 18 ni pula sampai ke dekat-dekat dengan separuh pula sambungan dalil wujud. Barulah di tengah tu amma burhanu wujubil kidami lahu ta'ala, dan ada pun dalil wajib kidam, wajib Allah bersifat dengan sifat kidam ni. Bagi dalil kidam, sifat yang kedua. Jadi dalil wujud ni muka surat 17, satu muka surat 18 pula dekat-dekat setengah. Panjang
dalil wujud ni dalil tafsili fardu kifayah. Dalil akal tafsili fardu kifayah. Hak dalil fardu ain dalil ijmali cukup dah. Apakah dalil ada Allah Ta'ala, ada alam ini, ada langit, ada bumi, menjadi dalil ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata je. Kenapa kamu jadikan ada langit, ada bumi, menjadi dalil ada Allah Ta'ala? Tak pandai nak jawab. Tu jahil ilmu fardu kifayah. Jawab setangga. Tu jawab setangga tu fardu kifayah dah. Lah langit bumi ni asal tak ada, Allah yang mengadakan, Tuhan yang mengadakan. Jadi asal langit bumi tak ada, bila ada langit bumi dalil ada Tuhan yang mengadakan. Tuhan nama Allah itu kembali kepada yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jawab setangga tu fardu kifayah. Kemudian kamu menyatakan bahawa langit dan bumi ni baharu. Apa dalil langit bumi baharu? Oh, setangga pula. Dalil langit bumi baharu, barang yang antara langit dan bumi pun baharu, barang yang ada di dalam langit dan bumi pun baharu. Dalilnya di langit dan bumi ni jirim ni ada sifat yang baharu. Apa sifat yang baharu? Contohnya gerak, diam, berhimpun, bercerai. Itu sifat yang baharu. Besar, kecil, itu sifat yang baharu. Ada warna, itu sifat yang baharu. Jadi nyatalah langit bumi, barang yang antara langit dan bumi, barang yang ada dalam langit dan bumi adalah baharu. Menjadi dalil ada Tuhan yang membaharukan. Ni pasal 17 panjang bicara fardu kifayah. Kira-kira kitab Bidayatul Hidayah ni kitab kecil lah kalau kita kira. Kalau besar lagi ni hak maghrib malam ni di Masjid Gulumbila, Aqidatun Najin, itu baru besar. Sama je dengan Bidayatul Hidayah, menghuraikan, mensyarahkan matan Ummil Barhin karangan Syekh Sanusi. Bidayatul Hidayah ni kita kira nipis lah ni. Panjang dah fardu kifayah. Kitab kecil pun di dalamnya panjang fardu kifayah. Kitab kecil ni bukan fardu ain belaka di dalam. Maknanya fardu ain sedikit sahaja. Kitab kecil pun sudah di dalamnya ada fardu kifayah. Dalil wujud ni satu muka surat setengah dekat-dekat. Dalil tafsili, dalil halusi, fardu kifayah. Kalau kitab Faridah dipendek je. Dalil wujud Allah, ada alam ini, dia tak panjang mana. Tu fardu ain. Tu dalil ijmali, dalil ringkas, itu fardu ain. Dalil tafsili, dalil halusi, fardu kifayah. Tapi tiap-tiap satu daripada sifat 20 wajib fardu ain mengetahui dan berpegang secara tafsil. Sifat 20, tiap-tiap daripada tiap-tiap satu dari sifat 20 wajib kena tafsil, wajib kena perhalusi. Ada Allah, ada macam mana? Bukan Allah je ada, makhluk pun ada. Kena perinci di situ. Tu tafsil. Tiap-tiap satu dari sifat 20 wajib kena mengetahui dan berpegang cara tafsil. Dalil tu dalil ijmali sudah memada, fardu ain. Dalil panjang ni, dalil wujud ni, ini fardu kifayah. Sifat 20 satu-satu wajib tafsil. Dalil bagi sifat 20 dalil ijmali, dalil ringkas. Fardu ain. Fardu ain. Ni panjang ni fardu kifayah. Jadi pembicaraan sifat-sifat yang baharu yang ada pada jirim yang baharu, maka nyatalah bahawa sekalian jirim
Yang ada pada jirim ni sekalian a'rad, sekalian sifat yang baharu, maka jirim ni pun baharu. Jirim di sini langit bumi contoh dia. Termasuk jirim ni, manusia ni jirim lah. Tapi misal kita ni jirim adalah langit bumi, barang antara langit dan bumi, barang yang terkandung di dalam langit dan bumi adalah baharu. Sebab di jirim ni ada a'rad, sifat-sifat yang baharu. Maka apabila adalah sekalian jirim itu baharu, kerana di jirim ada a'rad, ada sifat-sifat yang baharu, gerak, diam, berhimpun, bercerai, nescaya berkehendak ia jirim, yang sekalian jirim yang baharu ni, kepada yang membaharu akan dia, yang mengada akan dia. Dan iaitu yang membaharu akan dia, akan jirim Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu, tu kena balik pada dalil nakli. Hak aklinya iaitu membaharu akan dia Tuhan. Apakah nama Tuhan? Itu tak capai dengan akal. Itu kena balik pada nakli, yang diambil daripada khabar ceritaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa apabila sekalian jirim itu baharu berkendak kepada membaharu akan dia? Kerana itu ilah dia. Tak apalah, jirim tu baharu. Sekarang jirim ada. Macam mana kalau ada tu sendiri, tidak berkendak kepada yang membaharukan? Sekarang ni betul, jirim baharu, maka berkendak pada yang membaharu akan dia, tak lepas daripada yang mengada akan dia. Dan macam mana kalau jirim yang baharu ni tidak berkendak kepada yang membaharukan, ada sendiri? Macam mana? Tak ada nak pergi ke? Kenapa? Jelas sekalian jirim ni baharu, nescaya berkendak, tak lepas ia sekalian jirim pada yang membaharu akan dia. Mesti kena ada yang membaharu akan dia. Yang mengada akan dia akan jirim yang baharu yang asalnya tiada. Kenapa? Ni kerana ilah dia pula. Panjang lagi ni, setengah muka surat pula ni. Dahlah kalau kata tak apalah, langit bumi baharu, sebab di langit bumi ada a'rad, ada sifat-sifat yang baharu, gerak, diam, berhimpun, bercerai. Macam mana kalau langit bumi memang baharu, tapi ada sendirilah? Kenapa nak berkendak bagi membaharukan? Tak jadi ke ada sendiri? Ada sendiri tak terima akal. Mesti berkendak bagi membaharukan. Nescaya berkendak ia sekalian jirim yang kepada yang membaharu akan dia, hendak kepada Tuhan yang mengada akan dia. Kerana ni pula ni ilah daripada berkendak ia sekalian jirim dia membaharu akan dia. Tak terima akal, dia ada sendiri. Mesti berkendak pada yang membaharukan, yang mengadakan. Ni tu kata panjang ni. Yang pertama dahulu dalil panjang, jirim langit bumi di baharu. Kemudian langit bumi dia baharu, mesti ada yang membaharukan. Macam mana kalau yang tidak berkendak pada yang membaharukan? Itu tak terima akal. Mesti nescaya berkendak ia kepada yang membaharu akan dia. Kerana kenapa kau berkendak bertuan yang membaharu akan dia? Kerana alam itu, alam ni langit dan bumi. Alam ni contoh di sini jirim lah, langit dan bumi. Alam ni kullu mawjudin siwallah, tiap-tiap yang ada selain daripada Allah. Alam lah, manusia alam, jin malaikah alam, syurga neraka alam. Tiap-tiap yang ada selain Allah panggil alam. Kita sebut alam, kita hanya tergambar alam semesta dia panggil. Alam cakrawala. Ya juga. Itu ialah alam lah tu. Tapi bukan alam semesta, alam cakrawala sahaja alam. Alam ni tiap-tiap yang ada selain Allah.
Ada sini kalau alam di sini, langit, bumi, barang yang antara langit dan bumi, barang yang terkandung di dalam langit dan bumi yang baharu, sebab ada sifat yang baharu. Kerana bahawa alam itu, alam ni kalau kira jiring pun alam, arak pun alam, alam lah ke? Jikalau baharu ia dengan sendiri, kalau ada sendiri, jikalau baharu ia dengan sendirinya, kenapa apabila jirim yang baharu ni, jirim yang baru ni alam lah kalau kira, tapi ditukar-tukar ayat. Kerana bahawa alam itu, jikalau baharu ia, kau nak beri sama kau? Kerana bahawa sekalian jirim itu, jikalau baharu ia, kalau nak kira. Tapi ditukar-tukar ni. Tadi sekalian jirim itu baharu, nescaya berkendak ia kepada yang membaharukan dia. Kenapa berkendak dia? Kerana baunya alam itu. Alam pula dah. Apa alam? Jirim tu lah, langit bumi tu. Ini bagaimana? Tafannun fil ibarah. Bagaimana? Dia perbagaikan ayat, tak menjemu. Tapi kita jadi sekali tadi bicara jirim, langit dan bumi, sekarang ni alam pula. Iyalah tu, alam tu jirim lah, arak pun alam, langit dan bumi itulah alam, langit dan bumi itu alam. Tapi ditukar ayat, bicara bab sekalian jirim baharu, nescaya berkendak pada yang membaharu akan dia. Yang membaharu akan alam ni Tuhan. Kenapa berkendak pada yang membaharu akan dia? Macam mana kalau jadi sendiri? Berkendak pada yang membaharu akan dia. Kerana bahawa alam itu sekian jirim, itulah alam. Jikalau baharu ia dengan sendiri, baharu ada dia dengan sendiri. Asal tak ada, jadi ada dengan sendiri. Bukan ada Tuhan yang membaharukan, bukan ada Tuhan yang mengadakan. Nescaya melazimkan berhimpun sama dan berat. Ayat kita payah jadi. Inilah kata hak fardu kifayah ni. Pahala besar fardu kifayah ni. Fardu ain memang pahala besar. Fardu kifayah lagi besar pahala daripada fardu ain. Antara fardu ain dengan fardu kifayah, besar pahala fardu kifayah. Tapi nak pergi pada fardu kifayah, fardu ain kena selesai. Dia gitu. Fardu ain kena selesai. Jangan lompat pada fardu kifayah, fardu ain tinggal. Itu berdosa. Tapi hak fardu kifayah ni hak besar pahala. Hak fardu kifayah ni payah. Kalau pergi fardu kifayah pekoh, Allah banyaklah pembicaraan dia. Kalau sekadar ngaji kapung ni tak capai nak ngaji fardu kifayah dalam ilmu pekoh. Bab muamalah, bab munakahat, bab janayat. Kalau kita nak ngaji keadaan kapung, kapung fardu ain ibadat pun tak lepas. Tu nak cerita. Fardu ibadat pun tak lepas, hak mudah. Ilmu budak-budak. Fardu kifayah ni ilmu universiti. Kalau kita cakap bani dunia lah. Fardu ain ni ilmu budak-budak. Kapung ni nak pergi pada ilmu universiti. Ilmu budak-budak pun cukai cemaking. Tapi nak ceritanya, hak ilmu fardu kifayah ni memang payah. Sebab itulah hanya diwajibkan ada orang pandai dalam satu kawasan masafatul qasri. Bukan satu kampung. Satu kampung pun berat dah. Satu masafatul qasri, satu kawasan yang boleh qasar solat. Dalam kawasan lingkungan 90 km kena ada seorang pandai ilmu fardu kifayah. Ni termasuk ni. Kalau kita bicara pagi ni, dalam satu kawasan 90 km ni, mana kalau kita di Terengganu ni kok 2-3 daerah kali. Bukan gitulah. Kasar-kasar. Bukan satu daerah. Satu daerah, hujung daerah Kuala Terengganu dengan hujung daerah Kuala Terengganu, tak sampai 90 km. Ada ni.
Sebab apa? Jadi agama hanya mewajibkan satu kawasan kena ada pandai seorang. Sebab ilmu falsafah ni payah. Ilmu falsafah ni payah. Jadi agama ad-dinu yusrun, agama mudah. Jadi ilmu dalam-dalam ni, ilmu fardu kifayah ni tak apalah. Satu kawasan yang boleh qasar solat. Bukan satu kampung. Sebab ilmu fardu kifayah ni tutup guru. Kalau syarat ilmu fardu kifayah ni tiap-tiap kampung kena ada seorang, maknanya tiap-tiap kampung kena ada tu guru lah. Sekampung ada pondok, sekampung ada pondok, sekampung ada pondok. Hak belajar puluh-puluh tahun ada seorang. Nak cari mana sekampung? Sedaerah nak cari mana? Senegeri pun kadang-kadang payah. Bukan hak fardu kifayah tauhid ni, hak fardu ain tauhid pun. Satu negeri pun kadang-kadang mari ajaran salah, tak ada orang yang boleh menghuraikan. Bukan tidak boleh membezakan fardu ain satu negeri pun cekak-cemaking. Mari seorang penceramah yang hebat. Dalam ceramah dia menghuraikan akidah salah. Seramai-ramai dengar tu, hak minat agama nak ramai bagi dengar ni. Bukan hak minat bola. Hak minat bola dia tak pergi pak ceramah agama. Hak minat agama dah ni. Ribu-ribu mari dengar ni. Yang penceramah tu jelas-jelas pura akidah salah. Seramai tu seorang pun tak sedar fardu ain tak lepas. Bukan fardu kifayah. Sedar tak pandai nak menghuraikan, barulah jahil fardu kifayah. Tak sedar pun salah, fardu ain pun jahil. Tu ribuan dah dapat mari tu. Kalau kes satu negeri dah tu. Ini akhir zaman. Bukan fardu kifayah. Yang nak kena ada seorang pandai dalam satu kawasan yang boleh qasar salat. Hak fardu ain pun Jadi agama mudah, hak fardu kifayah ni dak bukan satu kampung. Satu kawasan masafatul qasri, kawasan yang boleh qasar salat, kena ada pandai seorang. Sebab payah. Hak ni lah besar pahala. Ini besar pahala. Fardu ain tu untuk masing-masing je. Fardu kifayah ni boleh menyelamatkan orang satu kawasan daripada dosa. Fardu ain nak selamat siapa? Tok lelaki alim fardu ain, bini jahil, dosa. Tak boleh nak selamat bini. Mak ayah alim fardu ain, anak jahil, dosa anak. Anak belajar agama sangat, duduk pondok, lepas fardu ain. Mak ayah tak belajar. Mak ayah berdosa. Tak apa dah, kita ni orang tua tak belajar fardu ain, tak apa dah. Sebab kita anak kita ngaji pondok belaka dah. Ada orang seumpama tu. Ada orang seumpama tu. Dia alhamdulillah. Tak apalah, belajar pondok ni dikatakan gelap masa depan, kata apalah. Orang kampung kata macam mana pun, keluarga kata macam mana pun, tak apalah. Anak dia belajar pondok. Bila anak dia belajar pondok, dikira tak apa dah, anak kita belajar dah. Lepas tu mak ayah pergi belajar lah. Tak apa dah, anak kita belajar dah. Dan anak kita belajar, dia belajar fardu ain, fardu kifayah. Yang mak ayah ni belajar dah fardu ain. Dia seumpama tu, dia tak belajar dah. Hidup gantung tu dia gantung anak dia belajar pondok. Hak fardu ain tak boleh gantung tahu kan. Fardu ain ni laki bini pun dia tak boleh tolong menolong. Dia fardu ain kan. Kan masing-masing kan. Kalau semayang kita pandai pula. Boleh tak? Semayang belaka dah subuh pagi ni. Kita seorang je dalam rumah tu tak semayang. Tak apa dah. Bak ramah-ramah semayang dah dalam rumah kita. Kita tahu bodoh gitu kan. Mana boleh gitu fardu ain kan. Kan ada orang faham gitu. Satu rumah tu semayang subuh belaka. Kalau kita seorang tak bangun, tak apalah. Orang lain pakai cover lah, tolong kita. Tak pelosa kita. Orang kata bodoh terus kita tu. Bukan kata jahil dah. Jahil dengan bodoh ni beza. Jahil dengan bodoh. Bodoh bukan dia jahil lah. Orang tak kata jahil, kata bodoh dah. Mana mu bodoh, bengong pula jadinya. Semayang subuh tu fardu ain, mana boleh tolong orang. Sama dengan ilmu. Anak walaupun alim sekalipun fardu ain fardu kifayah,
Kalau mak ayah tak belajar, tak boleh tolong. Malaikat anak tu balik mengajar, tak apa. Anak balik mengajar. Anak balik mengajar tu bila? Nanti-nanti. Oh, nanti dah mati mak ayah dulu. Sekarang mak ayah pun belajar lah. Tapi nak cerita ada mak ayah tak mau belajar. Sebab apa? Anak dia belajar dah. Fardu ain masing-masing.